Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar kelas 5 Baiduri yang cikgu sayangi dan rindui semua. Okey, so sekarang anda semua telah naik ke tingkatan 5. Cikgu harap semua telah bersemangat untuk menghadapi peperiksaan SPM. So hari ni kita akan mula masuk chapter yang pertama dalam topik force and motion. Okey, masa form 4 itu pun dah belajar force and motion kan. Tapi itu part 1. Sekarang ni dah masuk part 2. Cikgu harap semua pelajar telah download dan cetak buku teks ni, sebab inilah satu-satunya sumber kitab kita lah yang kita pakai kan. So seloknya adalah dalam bentuk hard copy, sebab bila-bila masa je awak boleh buka, boleh rujuk kan. Okey, jadi kita mula dengan chapter 1 ini. Okey, dalam topik force and motion ni ada lebih kurang 4 subtopik lah dalam force and motion ni. Okey, iaitu yang pertama resultant force. Resultant force. Okey, kemudian resolution force. Okey, dan ketiga force in equilibrium, dan akhir sekali ialah electricity, iaitu menggunakan spring lah. Kegunaan topik force and motion ni tu boleh baca sendirilah tu dekat information portal kemudian important of this chapter futuristic lens boleh baca sendirilah Siapa ada pengalaman naik cable car ke Gunung Mak Cincang dan seterusnya ke Sky Bridge tu. Okey, sekejap lagi kita tengok video The Langkawi Sky Bridge on Gunung Mat Cincang is an astonishing feat of engineering that allows visitors to literally take a walk in the sky. At 700 meters above sea level, the Sky Bridge is one of the world's highest single support bridges and offers visitors 360-degree views of the Langkawi Archipelago, the Andaman Sea, and southern Thailand. Endorsed by the Travel and Leisure magazine as one of the world's most spectacular bridge designs, the structure curves respectfully with the terrain, a breathtaking example of man and nature working in harmonious accord. Access to the Sky Bridge is via an exhilarating 15-minute, 42-degree cable car journey. The cable car and Sky Bridge do not operate when the weather is unfavorable, particularly during high winds. When you arrive at the top, you'll understand why.
Okay, apa sepatutnya setiap pelajar dapatlah ya. Iaitu yang pertama, describe apa itu resultant force ya. Resultant force ni maksud Melayunya daya paduan lah ya. Okey, yang kedua tentukan the resultant force ya, iaitu mengira lah, ada pengiraan lah. Dalam keadaan pertandingan tarik tali ya, macam mana kita nak tentukan siapa yang menang ya. Jadi kita tengok pada flag itulah, sama ada flag itu akan bergerak ke kiri ataupun ke kanan ya. Okay, aktiviti 1.1 ini adalah untuk mendapatkan idea lah tentang resultant force. Okey, jadi macam mana kita nak dapatkan resultant force ini apabila kedua-dua daya itu berada pada satah yang sama. Maksudnya dalam keadaan mengufuk. Ya. Dan juga kita boleh tentukan dia punya arahnya. Ya. Okey, jika wooden block itu berada dalam keadaan stationary, maksudnya tak bergerak ya. Maksudnya daya ke kiri sama dengan daya ke kanan ya. Manakala kalau bila keadaan wooden block itu move to the right, maksudnya ke arah kanan lah. Maksudnya daya daripada sebelah kanan itu lebih besar daripada sebelah kiri. Okey, begitu juga jika wooden block itu bergerak ke sebelah kiri. Maksudnya daya sebelah kiri lebih daripada daya sebelah kanan ya. So dengan itu resultant force untuk stationary ya, sebab daya ni adalah vector quantity. So, kita kena ambil kira dia punya direction. Ya. Contohnya lah, sebelah kanan, ke arah kanan kita ambil positif. Sebelah kiri ambil negatif. Ya. Resultant force ni maksudnya daya paduan, kita tambahkan lah. Positif 5 tambah negatif 5. Jadi, resultnya jadi kosong, 0. Ya. Sebab tu dia stationary, tak bergerak. Okey, manakala blok itu bergerak ke arah kanan, ya, move to the right. Okey, di mana 10 tambah negatif 5. Ya, 10 tu sebelah kanan, negatif 5 sebab dia arah ke kiri. 10 tambah negatif 5 jadi bakinya ialah tinggal 5 ke kanan, ya. So, resultant force dia ialah 5 Newton to the right. Okey. Manakala yang ketiga tu bila wooden block bergerak ke kiri, ya. Maksudnya 5 tambah negatif 10. Jadi negatif 5. Kita tahu negatif tu bergerak ke kiri. Jadi resultant force dia adalah negatif ataupun 5 Newton to the left. Okay, so kesimpulannya lah. So maksudnya bila stationary ni maksudnya ke kiri sama ke kanan. So maksudnya daya ke kiri sama dengan daya ke kanan. Ya. Manakala kalau dia move to the right, maksudnya daya sebelah kanan lebih besar pada daya sebelah kiri. Dan move to the left, daya sebelah kiri lebih besar dari daya sebelah kanan. So kesimpulannya, ya. Dengan itu kita dapati bahawa wooden block ni akan bergerak pada arah yang sama dengan daya yang lebih besar. Maksudnya daya besar tu dia menang lah. Ke arah mana blok tu akan bergerak ikut daya yang lebih besar. Okay, yang ini boleh tengok sendirilah, baca sendiri . Okay, what is resultant force? Ya, iaitu definition lah. Kalau dalam exam ni ada satu markah lah. Kalau definisi ya. So, resultant force a single force. Maksudnya satu daya tunggal yang mewakili perjumlahan
dua atau lebih daya yang bertindak ke atas sesuatu objek. Ya. Okey, contohnya 100 Newton to the right and 50 Newton to the left acting on the car, on the truck tu lah. So to the right 10 Newton, to the left negative to the right 100 Newton, to the left negative 50 Newton. So 100 plus negative 50, so resultant force dia adalah 50 Newton to the right. Okay, seterusnya kita pergi kepada determine a resultant force. Boleh buka lah buku teks activity 1.2 page 4. Ya. Okay, sebenarnya ada 4 situation ya. Yang kita boleh tentukan resultant force ni ya. Okey, buku-buku teks activity 1.2. Okey, situation yang pertama. Okey, kita dah lihat tadilah the two forces acting on an object in the same direction. Arah yang sama. Ya, contohnya lah ni yang pertama dia. Ya. Okey, yang kalau ini kamu lihat 5 Newton same direction with 12 Newton. So kita tambah je lah magnitude dia. Magnitude of the resultant force is 5 Newton plus 12 Newton. Okey. Yang ini pun sama. Di mana two forces acting on an object in the same direction. Okay, so dia punya resultant force dia 500 Newton plus 200 Newton. So the 700 Newton to the right. Ya. Okay, direction dia kena nyatakan jugalah. Okay, ini situation yang kedua. Iaitu the two forces acting on an object in the opposite direction. Okay, kita ambil 12 Newton tu ke kanan, positif 12. Okay, manakala 5 Newton tu ke kiri kan. So, kita ambil negatif. So, resultant force-nya adalah 12 Newton plus negative 5 Newton. So, dia punya direction dia to the right. Kena sentiasa ingat ya, force ni adalah vector quantity. So, kena ambil kira dia punya direction ya. Kalau ambil kanan positif, sebelah kiri opposite direction ambil negatif. Itu penting ya. Okay, tadi kita dah lihat ya resultant force yang terhasil daripada dua daya yang kedua-duanya berada dalam keadaan mengufuk. Okay, sekarang ni macam mana pula apabila dua daya itu berada dalam keadaan perpendicular to each other. Maksudnya bersudut tegak antara satu sama lain ataupun ada angle between the two forces itu. Okey, jadi kita gunakan ada dua kaedah lah sebenarnya nak tentukan resultant force dalam keadaan macam ni ya, bila ada angle lah. Ya. Okey, kaedah pertama iaitu dinamakan parallelogram method ya, iaitu melengkapkan segi empat ini ya. Melengkapkan segi empat iaitu daripada ada dua daya tu, maksudnya lengkapkanlah diagram itu menjadi segi empat ya. Okey, kemudian ambil garis tengah di antara dua daya itu, daripada garis tengah daripada permulaan kedua-dua daya tu, iaitu kita panggilkan garis perpenjuru ya. So panjang perpenjuru ini adalah dia punya resultant force. So kita ambil lah pembaris ukur. Ya. Katakan kita buat skala, kita lukis 1 Newton diwakili oleh 1 cm. So kalau 8 Newton, 8 cm lah. Ya.
So panjang garis pemenjuru ini diwakili, kita buat arrow ni double arrow. Menunjukkan itu adalah resultant force. Dan bila resultant force ni dia mesti ada direction kan. So direction ni kita kira dengan sudut theta tu. Sudut theta. So boleh gunakan Pythagoras theorem. Okey, nak ukur gunakan panjang perpenjuru itu dan juga angle-nya boleh gunakan cos ke sin ke tangent. Okey, ini yang terakhir lah ya, resultant force yang terakhir iaitu situation 4, iaitu di mana two forces acting on an object in direction that are not perpendicular to each other ya. So ada dua kaedah lah. Kalau yang tak perpendicular ni maksudnya tak bersudut tepat antara satu sama lain kan. Ada dua cara, iaitu cara pertama ialah parallelogram method. Parallelogram ni ataupun panggil segi empat selari lah. Segi empat selari, segi empat tepat, segi empat sama. Semua sama lah tu parallelogram method. Okey, yang kedua ialah triangle method. Okey, parallelogram method ni kita sambung lah, jadikan dua daya ni kita macam tadi lah. Jadikan apa tu? Segi empat selari. So garis perpenjuru pada segi empat selari tu adalah resultant force-nya. Okey, untuk triangle method, kita buat triangle lah, sambungkan. Contohnya kat sini kita ambil 8 Newton tambahkan dengan 6 Newton. Okey, dia direction tu jangan ubah ya. Masih lagi ikut direction asal dia. 8 Newton ke kanan, 6 Newton tu arah ke atas. Okey, kita jadikan dia triangle, sambungkan daripada pangkal 8 Newton tu ke hujung 6 Newton. So jadilah segitiga. So panjang garis tadi adalah resultant force-nya. Okay, kalau dah tengok dua-dua ni kaedah ni dapat hasil yang sama. Okey, ini adalah contoh lah ya resultant force yang dihasilkan apabila dua daya bertindak pada blok tu ya, wooden block yang mempunyai different magnitude. Maksudnya nilai dia tak sama kedua-duanya tu dan juga different direction ya. So kita boleh gunakanlah kaedah parallelogram method ataupun triangle of forces method tadilah ya. Okey, kita lihat ya contoh ni, iaitu ada satu kapal besar ditunda oleh dua kapal kecil yang mempunyai daya yang pertama F1 1000 Newton dan yang F2 2000 Newton. Okey, the angle between F1 and F2 is 60 degrees ya. So kita boleh gunakan kaedah parallelogram method. Ya, gunakan skala, scale ya, contohlah scale-nya okey, kaedah triangle method pula. Okey, sambung je lah apa nama F1 dengan F2. Tu sajalah ya. Okey, ni contoh parallelogram method. Ini lagi jelas lah apa ni cara nak melukis triangle method. Triangle method ni mana-mana boleh. Nak ambil apa ni 12 Newton dulu sambungkan dengan 5 Newton pun boleh, ataupun 5 Newton sambungkan dengan 12 Newton. Sama je dua-dua. Okay, weight. Weight of the lift and passengers. Kena sentiasa ingat weight, direction of weight always downward. Ya.
So dia dah bagi kat situ tension of the cable is upward. So resultant force-nya macam mana ya? Okay, 3 slide yang terakhir ni cuba buat sendirilah ya sebagai latihan ya. Okey, sekian saja untuk part 1. Okey, cikgu ada satu lagi slide part 2.